Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berhimpun pada hari yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Syukur pada Allah kita dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini, dan pada hari ini kita akan menyambung pembacaan kitab Ilahiyah karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari, dan biiznillahi subhanahu wa ta'ala sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan kepada meneliti beberapa hadis-hadis yang didatangkan oleh Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari dalam menceritakan kelebihan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, sebagaimana yang biasa kita lakukan setiap kali kita hadir dalam kelas kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan baca ataupun kita akan berselawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 34 kali untuk kita mencapai insya-Allah pada hari ini jumlah salawat sebanyak 800 kali ya. Minggu lepas kita dah baca 33 kali, kita sampai kepada jumlah 766, dan insya-Allah hari ini kita akan baca sebanyak 34 kali salawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah salawat tersebut akan genap sebanyak 34 kali kita baca, dan insya-Allah kita akan dapat mencapai 800 kali salawat ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini insya-Allah subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات في الحياة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والممات وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع في الحياة وبعد الممات وعلى صحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنهي الأهوال والآفات جميع الحاجات وتطهر السيئات وترفعنا وتبلغ أقصى الغايات من جميع الحياة وعلى آله وصحبه وسلم. Abah, tak dapat lah. Suruh pakcik syukur mesej abang apa? Mesej WhatsApp abang. Abang tak dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna aqsal jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita direzekikan Allah dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini untuk kita menambung pembacaan kitab An-Nafhah Al-Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i ورقاته وبقراء نفحاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم amin. Syukur pada Allah, kita direzekikan Allah selesai kita berselawat tadi sebanyak 34 kali, dan selawat itu alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala sampai kita kepada bilangan 800. Kita telah berselawat dengan salawat yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Musa Ad-Darir di dalam kisah mimpi beliau yang bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah pun menerima salawat itu daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita sudah pun mengamalkannya sebanyak 800 kali, dan kita ingin sampai kepada bilangan 1000 kali sebagaimana yang telah disuruh sendiri oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Syekh Musa Ad-Dari dan juga para temannya membaca salawat itu sebanyak 1000 kali, yang mereka ketika itu sedang dilanda ombak kuat sewaktu mereka berada di tengah laut. Maka mimpi Syekh Musa Ad-Dari bermimpi bertemu dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah meminta untuk mereka membaca sebanyak 1000 kali. Moga-moga dengan barakah salawat tadi Allah Ta'ala merezekikan juga kita keselamatan di dunia dan juga di akhirat, dan menjadikan wabak penyakit yang sedang melanda kita pada hari ini dihilangkan daripada seluruh negeri biiznillah subhanahu wa ta'ala dan juga seluruh negara. Allahumma amin. Pertamanya saya mohon kemaafan kerana rasanya hari ini line internet saya tak pasti kuat ataupun tidak, tapi sepertinya lemah. Jadi kalau tersekat-sekat saya mohon kemaafan kepada seluruh yang mendengar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan. Apa-apa pun kita harapkan Allah Taala memberikan kebaikan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung pembacaan hadis yang kita berhenti sebelum ini, dan insya-Allah hari ini kita akan masuk pada hadis yang Kita akan masuk pada hadis yang ke-30. Kita akan masuk pada hadis yang ke-30. Ya, hadis yang ke-30. Iaitu kalau dalam muka surat yang ada dalam bentuk PDF-nya, buku dalam bentuk PDF, iaitu pada muka surat ke-109, muka surat 109, hadis yang ke-30, Al-Hadisu As-Salasun. Hadis yang ke-30. Qala Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i nafahatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala Syekh Abdullah Al-Ghumari Al-Hadithu As-Salasun. Hadis yang ke 30. Al-Hadithu As-Salasun. Hadis yang ke-30. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man dzukirtu indahu falyusalli alaihi wa man shalla alayya marratan sallallahu alaihi 10. Rawahu al-Imam Ahmad. Yang bermaksud hadis yang ke-30 daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang saya disebut di sisinya, maka hendaklah dia berselawat ke atas saya. Barang siapa yang telah berselawat ke atas saya sebanyak sekali, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-30 ini adalah satu gesaan, satu keinginan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda agar jangan dilepaskan peluang sekiranya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu majlis dan kebetulannya kita berada di situ, maka apabila sahaja disebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah seseorang itu senyap tanpa dia melafazkan salawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Man zukirtu indah falyusalli alai." Barang siapa yang saya ini disebut di sisinya, maknanya dia berada dalam satu majlis, contoh macam kita dalam majlis pada hari ini, tiba-tiba kita dengar orang sebut tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang saya disebut di sisinya, hendaklah dia berselawat ke atas saya, maka barang siapa yang telah berselawat ke atas saya sebanyak 1 kali, Allah pula akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Saya teringat satu ketika dahulu, sewaktu kami berada dalam majlis Syekh Usamah Ibn Badi' Sa'idan Al-Filastini, sewaktu kami membaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari di hadapan beliau membaca Sahih Al-Bukhari dan kami mendengarnya. Sewaktu beliau membaca hadis, bila sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakat-pakat sebut sallallahu alaihi wasallam tapi sebut senyap gitu je. Lalu kata beliau, mengapa tidak dikuatkan suara sewaktu anda mendengar nama Nabi, mengapa tidak berselawat dengan suara yang kuat. Lalu selepas itu, setiap kali dalam majlis apabila disebut saja nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami dengan bersemangat dan kuat akan menyatakan sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bahawa kita sangat gembira dengan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi kalau orang yang disebut tentangnya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba dia tidak pula melafazkan salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kata Al-Imam At-Tirmizi dengan sanad beliau sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi jami'is sahabati ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Kata Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil allazi man zukirtu indah falam yusalli alai. Orang yang kedekut adalah orang yang apabila saya disebut di sisinya, tiba-tiba dia tidak pula berselawat ke atas saya sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang ke-30 ini menggesa kita supaya kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyambung hadis ini dengan menyatakan kelebihan orang yang berselawat kepada Nabi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat ke atas saya sebanyak sekali, maka Allah akan berselawat pula ke atasnya sebanyak 10 kali. Jadi tahulah kita mengapa Nabi minta sangat. Kalau ada orang sebut tentang baginda, sebut terus sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut berulang kali, contoh dalam majlis-majlis seperti ini, jangan kita hanya selawat sekali, lepas tu kita senyap je, sebut dengan nama Nabi tak berselawat. Jangan begitu. Sebaliknya teruskan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata, "Wa man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang dia berselawat ke atas saya sebanyak sekali, maka nescaya Allah berselawat pula ke atasnya sebanyak 10 kali. Jadi tahulah kita mengapa Nabi bersungguh-sungguh agar kita berselawat ke atas baginda. Kerana Nabi inginkan kebaikan yang banyak itu diberikan oleh Allah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana sayangnya Nabi kepada kita, Nabi nak kalau boleh biar kita ni sentiasa mendapat salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Cuma secara amanahnya apabila saya meneliti hadis ini dan saya cuba mencarinya dalam Musnad Al-Imam Ahmad, saya tidak menemui lafaz seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari di sini. Sebaliknya lafaz Al-Imam Ahmad yang saya temui antaranya adalah daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Kalau ikut sini hadis ini Imam Anas Sayyidina Anas bin Malik. Namun yang saya temui dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal adalah Rasulullah bersabda lalui jalur sanad al-Imam Sayyidina Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Barang siapa yang berselawat ke atas saya sebanyak sekali, nescaya Allah akan berselawat pula ke atasnya sebanyak 10 kali. Mungkin Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab beliau yang lain. Namun dalam Musnad Al-Imam Ahmad, saya cuba cari tadi dengan cepat, tidak saya menemuinya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebaliknya saya menemui hadis yang didatangkan oleh Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari ini, berdasarkan sanad dan juga lafaz hadis ini, ianya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab beliau Amalul Yaum wal Lailah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita beralih kepada hadis yang seterusnya. Al-Hadithu Al-Hadi wal-Ishrun. Hadis yang ke-31. Anil Husain bin Ali alaihi assalam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man dzukirtu indah fa khati'a as-salata alaihi khati'a tariqal jannah. Rawahu At-Tabari wat-Tabarani. Yang bermaksud hadis yang ke-31 daripada Sayyiduna Al-Husain, putera Sayyiduna Ali alaihi assalam, ke atas mereka berdua salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita agak pelik orang Melayu kita mungkin agak pelik. Kenapa tiba-tiba alaihi assalam? Biasanya kalau kita pernah dengar ceramah-ceramah daripada orang-orang Syiah, mereka akan sebut Sayyidina Ali alaihi salam, Sayyidina Al-Husain alaihi salam, Sayyidatuna Fatimah alaihi salam. Tiba-tiba Syekh Abdullah pun datangkan di sini Anil Husain ibni Ali alaihi assalam, daripada Sayyidina Al-Husain putera Sayyidina Ali ke atas mereka berdua salam, salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah sebenarnya Syekh Abdullah terkesan dengan Syiah atau bagaimana? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya walaupun tidak menjadi budaya kita orang Melayu, biasanya kita sebut nama sahabat, kita akan sebut radhiyallahu anhu. Namun sebenarnya para ulama Islam daripada dulu sampai sekarang sebenarnya biasa menyebut kalimah alaihi salam ke atas mana-mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini adalah daripada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh di sini Syekh Abdullah Al-Ghumari yang bukan bermazhab Syiah, beliau bermazhab dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Al-Asy'ariyah. Beliau juga menggunakan istilah alaihi assalam sebagai sebagai kebiasaan yang sebenarnya sudah diwarisi daripada zaman berzaman. Kita umat Islam daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah diajar oleh para ulama daripada dahulu sampai sekarang agar kita memuliakan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah hadis ini kalau kita lihat Sayyidina Al-Husain bin Ali, yang mana Sayyidina Husain ni putera kepada Sayyidina Ali, merangkap cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pula adalah merupakan sahabat Nabi, termasuk sekali sepupu Nabi, termasuk juga menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat Sayyidina Al-Hasan dan juga Sayyidina Al-Husain, begitu juga Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah dan juga ahli keluarga Nabi yang lain, mereka ini kebiasaannya para ulama Islam yang dahulu, para ulama kita yang silam dan juga sekarang, mereka akan menyebut kalimah alaihi salam ataupun alaihas salam sebagai tanda penghormatan kita ke atas ahlul bait, ke atas ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairanlah kalau kita mendapati Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan kalimah alaihi assalam yang bermaksud ke atas mereka berdua, iaitu Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Al-Husain, ke atas mereka berdua assalam. Ini adalah merupakan perkara yang tidak pelik, walaupun mungkin tidak biasa di kalangan masyarakat Melayu kita, dan kebetulannya famous di kalangan masyarakat Syiah menyebut kalimah alaihi salam kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Al-Husain. Maka mungkin orang akan berpendapat dan tersilap faham mengatakan ini adalah budaya Syiah. Namun kalau kita lihat sebenarnya dalam Sahih Al-Bukhari sendiri, Al-Imam Al-Bukhari menggunakan kalimah alaihi salam merujuk kepada ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Balik kepada hadis, Sayyidina Al-Husain, putera kepada Sayyidina Ali alaihi wassalam telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang saya disebut di sisinya, lalu dia telah tersilap dengan tidak berselawat ke atas saya, maknanya dia sudah melakukan satu kesilapan dengan cara tidak berselawat ke atas saya, maka dia sudah silap jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam At-Tabarani. Kalau kita lihat dalam hadis yang ke-31 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang saya disebut di sisinya, tiba-tiba dia sudah melakukan kesilapan, iaitu dia tidak berselawat ke atas saya, maknanya satu kesilapan, walaupun tidak berdosa sebenarnya. Orang yang tidak berselawat kepada baginda Nabi, sewaktu disebut nama Nabi, dia tidak berdosa, namun dia sudah melakukan satu kesilapan. Dari sudut yang terbaiknya, sepatutnya dia akan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila disebut sahaja nama Nabi. Tiba-tiba dia tidak berselawat, maknanya dia sudah melakukan satu kesilapan. Dia telah melakukan satu perbuatan yang merugikan. Maka orang yang begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan silap dalam jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata para ulama, kenapa orang tadi sudah tersilap dalam jalan menuju ke syurga Allah? Kerana jalan nak menuju ke syurga Allah, antara cara-cara untuk sampai ke syurga Allah adalah dengan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang tidak berselawat, apabila ada peluang dia berselawat, tiba-tiba dia tidak berselawat, dia sudah mencuaikan salah satu jalan untuk dia sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga para ulama berpendapat maksud hadis ini, dia akan tersilap dengan tidak melakukan amalan-amalan soleh yang akan menyebabkan dia boleh sampai ke syurga. Maknanya ada ulama berpendapat, orang yang tidak berselawat ke atas baginda Nabi, dia akan diberikan satu hukuman oleh Allah, iaitu dia akan tidak diberikan taufik untuk melakukan amalan-amalan soleh, yang amalan-amalan soleh tersebut akan membawanya ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua pandangan para ulama yang saya sempat jumpa di sini dalam menghuraikan hadis yang ke-31. Ada yang mengatakan maksud Nabi, dia sudah tersilap jalan ke syurga Allah, iaitu dia sudah mencuaikan salah satu jalan utama untuk dia sampai ke syurga Allah. Dan ada juga pendapat yang mengatakan, orang yang tidak berselawat ke atas baginda Nabi sedangkan sudah ada peluang, orang sudah sebut nama Nabi di hadapannya, tidak pula dia berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Walaupun dia tidak berdosa, namun dia akan diberikan hukuman oleh Allah, iaitu orang ini tidak akan diberikan pedoman untuk melakukan amalan-amalan soleh yang banyak, sehingga akhirnya dia tidak mencapai jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu para hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan kita untuk sampai ke syurga Allah. Maka apabila disebut saja nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah dilepaskan peluang untuk kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meneruskan kepada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-32. Qala Syekh Abdullah Al-Ghumari al-hadithu as-sani was-salasun. Hadis yang ke-32, an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 salawatin. Dalam buku kita 10 salawat. Moga-moga yang tepatnya adalah tanpa alif lam pada kalimah as-salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 salawatin falyuqillal 'abdu aw liyukthir. Falyuqillal 'abdu aw liyukthir. Rawahu At-Tabari wa qala hadza khabarun 'indana sahihun sanaduhu. Yang bermaksud hadis yang ke-32 daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah bersalawat ke atas saya sebanyak 1 salawat, Allah akan bersalawat pula ke atasnya
sebanyak 10 kali salawat. Sebagaimana yang kita telah dengar daripada awal majlis sampailah ke majlis hari ini, kita diperdengarkan oleh Nabi SAW, satu salawat dibalas 10. Maknanya Allah menggandakan sebanyak 10 kali bagi orang yang bersalawat ke atas Sayyidina Nabi SAW. Satu salawat dibalas 10. Dua salawat dibalas 20. 10 salawat dibalas 100. 100 salawat dibalas 1000. 1000 salawat dibalas dengan bilangan yang seterusnya. Maknanya setiap satu dibalas 10. Maknanya tuan-tuan, Nabi SAW setelah menyatakan kelebihan yang begitu besar ini, Nabi menyatakan, فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ أَوْ لِيُكْسِرْ. Maka terserahlah kepada hamba Allah itu untuk dia mensedikitkan salawat ke atasku atau dia nak membanyakkan salawat ke atasku. Terserahlah kepada seseorang Muslim itu sendiri. Dialah yang akan memilih sama ada dia ingin banyak bersalawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia membanyakkan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seakan-akan Nabi nak menyatakan siapa yang cerdik dia akan memperbanyakkan salawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak beruntung pula adalah orang yang mensedikitkan salawat ke atas Sayyidina Nabi. Satu hari sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali mungkin. Dia sudah kehilangan satu peluang besar, iaitu Allah menyebut namanya, Allah memuliakannya, Allah meninggikan darjatnya, Allah mengampunkan dosanya dengan sebab berkat berselawat ke atas Nabi. Makin banyak kita berselawat, makin banyaklah keampunan yang kita akan terima daripada Allah. Makin banyaklah Allah akan berselawat ke atas kita. Sedikit orang itu berselawat, rugilah dia kerana dia sudah melepaskan peluang yang sangat mudah untuk diperolehi, namun dia sendiri yang mencuaikan salawat ke atas Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dan kata Al-Imam At-Tabari, hadis ini sanadnya adalah sahih di sisi kami, iaitu di sisi beliau. Hadis yang seterusnya para hadirin dirahmati Allah, Al-Hadisu As-Salisu Was-Salasun. Hadis yang ke-33. An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man shalla alayya fil jumu'ati 1000 marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Rawahu Abu Hafs ibnu Shahin wal lafzu lahu wad Diya'ul Maqdisi fil Mukhtarah wa lafzuhu man shalla alayya fil yawmi 1000 marratin. Al hadis. Hadis yang ke-33 ini tuan-tuan yang dirahmati Allah bermaksud daripada Sayyidina Anas Ibni Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, barang siapa yang telah berselawat ke atas saya pada hari Jumaat sebanyak 1000 kali, tidak akan orang itu mati melainkan dia akan melihat tempat duduknya di dalam syurga. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Hafs ibnu Shahin dan lafaz hadis ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh beliau, iaitu oleh Ibnu Shahin. Hadis ini juga turut diriwayatkan oleh Ad-Diya'ul Maqdisi di dalam kitab beliau Al-Mukhtarah, namun lafaznya ada sedikit berbeza, iaitu man shalla alayya fil yaumi 1000 marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Yang bermaksud, kalau ikut hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Diya'ul Maqdisi, barang siapa yang berselawat ke atas saya pada satu hari sebanyak 1000 kali, nescaya tidak akan dia mati sehinggalah dia melihat terlebih dahulu tempat tinggalnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu cabaran, satu cabaran besar kepada kita. Adakah kita mampu untuk melakukannya atau tidak? Dengar 1000 kali itu kita pun jadi wow. Mampu ke saya atau tidak untuk melakukannya sebanyak 1000 kali? Namun bagi para awliya Allah, wali-wali Allah, berselawat ke atas Nabi 1000 kali, 2000 kali, 100,000 kali, 10,000 kali per hari itu adalah satu kebiasaan bagi mereka. Namun mungkin bagi kita selaku orang awam, agak terkejut kita. Satu hari sampai 1000 kali nak berselawat ke atas junjungan mulia Nabi SAW, mampu atau tidak saya melakukannya? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang ianya mungkin agak sukar bagi sebahagian orang, namun kalau kita lihat pengajaran ataupun kelebihan yang diperolehi
daripada kita berselawat ke atas Nabi SAW sebanyak 1000 kali. Nabi kata, siapa yang telah berselawat ke atas saya pada hari Jumaat sebanyak 1000 kali, tidak akan dia mati, melainkan dia akan melihat terlebih dahulu tempat tinggalnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Allah akan memperlihatkan kepadanya terlebih dahulu tempat tinggalnya dalam syurga sebelum dia meninggal dunia. Selepas dia tengok, barulah Allah Ta'ala akan mengambil nyawanya. Selagi dia tak tengok lagi tempat tinggalnya dalam syurga, selagi itu Allah tidak akan mewafatkan orang tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini cabaran besar untuk kita. Besar bagi kita yang mungkin biasa-biasa ini untuk berselawat sebanyak 1000 kali pada hari Jumaat. Dan sebagian riwayat mengatakan pada setiap hari. Jadi kata Al-Imam Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardah di dalam kitab Al-Azkar, beliau pernah menyatakan, apabila kita menemui satu kelebihan daripada amalan-amalan sunat yang dinyatakan bagian-bagian, kalau kita tidak mampu untuk melaziminya sekalipun, pastikan sekali dalam hidup kita, kita pernah melakukan amalan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana saya sendiri tidak pasti pernah atau tidak dalam hidup saya berselawat ke atas baginda Nabi sebanyak 1000 kali, maka saya mencadangkan pada hari Jumaat akan datang, selepas daripada kita selesai melakukan solat Jumaat, sekitar dalam pukul 2.30 petang begitu, hari Jumaat, saya mencadangkan kita buat live sama-sama. Kita akan berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah SAW sebanyak 1000 kali. Walaupun tak dapat kita lakukan tiap-tiap hari, sekurang-kurangnya pernah dalam hidup kita, kita berselawat sebanyak 1000 kali dalam hidup kita walau sekali. Jadi saya cadang, saya jemput semua insya-Allah, demi untuk kita melakukan amalan yang sangat baik ini, marilah sama-sama pada hari Jumaat depan pada pukul 2.30 petang, insya-Allah kita akan sama-sama live. Saya akan bincang dengan pihak Rukjawi. Kalau anda kata ada masalah, saya akan buat di Facebook saya. Kalau tak ada sebarang masalah, kita buat live di Facebook Rukjawi. Kita akan berselawat sebanyak 1000 kali ke hadrat baginda Nabi SAW secara bersama-sama. Moga-moga tidak akan mati seorang pun di kalangan kita, melainkan Allah menunjukkan kepadanya terlebih dahulu tempat tinggalnya di dalam syurga berkat dia berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah Jumaat depan, Jumaat dekat ni, kita akan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Jumaat ni ke hari Ashura bah? Kebetulan pula subhanallah hari Jumaat ni hari Ashura. Hari Sabtu hari Ashura, hari Sabtu hari Ashura. Jadi kita mulakan dengan berselawat dan keesokannya pada hari Sabtu kita akan berpuasa sunat pada hari Ashura. Jadi jangan dilepaskan peluang. InsyaAllah Jumaat ni kita akan sama-sama berselawat secara berjamaah. Berselawat sebanyak 1000 kali dengan harapan moga-moga Allah memperlihatkan kepada kita taman-taman syurga, tempat tinggal kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita pulang menghadap Allahu Rabbul Izzah, Rabbul Jalil, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lihat berita gembira yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kitab beliau dalam waktu yang berbaki. Kita lihat berita gembira yang jadi kita mulakan dengan berselawat dan kita lihat berita gembira yang ke-18 kita akan lihat berita gembira yang ke-18. Berita gembira yang ke-18 iaitu pada muka surat 117 siapa yang ada buku PDF, iaitu dalam muka surat 117 Okey. Qala Asy-Syaikh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Mubashshiratu Tsaminata Asyar, berita gembira yang ke-18. Rawal Baihaqi anna al-Imam Asy-Syafi'iyya ru'iya fil manami faqila lah ma fa'ala Allahu bika qala ghafara li faqila lah bimaza qala bi 5 kalimatin kuntu usalli bihinna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqila lahu wa ma hadhihi
قال كنت أقول اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه. Berita gembira yang ke-18, Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah telah dilihat di dalam mimpi. Maknanya selepas kewafatan Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, orang bermimpi bertemu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di dalam mimpi, lalu disebut kepada beliau. Di dalam mimpi tersebut, orang yang bermimpi itu bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, "Ma fa'alallahu bika?" Apakah yang telah Allah lakukan kepadamu, terhadapmu, hai Imam Asy-Syafi'i? Lalu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Ghafarali." Allah telah pun mengampunkan untukku, mengampunkan dosa-dosaku. Lalu orang yang bermimpi itu bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, "Bimaza?" Dengan sebab apa anda diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebab 5 kalimah. Dengan sebab 5 kalimah, saya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mimpi tersebut, sewaktu saya hidup dahulu, saya telah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan 5 kalimat ini, dengan 5 petikan ini. Lalu orang yang bermimpi itu bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, apakah 5 kalimah tersebut? Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, saya satu ketika dahulu sewaktu saya hidup, saya telah berselawat dengan bunyi Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaih. Ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebanyak bilangan orang yang berselawat ke atas baginda. Wa salli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih. Ya Allah, selawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan bilangan sebanyak orang yang tidak berselawat ke atas baginda. Wa salli ala Muhammadin kama amarta an yusalla alaih. Ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana anda memerintahkan untuk baginda diberikan salawat dengan salawat tersebut. Wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaih. Ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana anda suka untuk ada insan ataupun ada orang yang berselawat dengan salawat tersebut ke atas baginda. Wa salli ala Muhammadin kama tanbaghi salatu alaih. Ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad dengan salawat yang sepatutnya. Dengan salawat itulah orang berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan berkat 5 kalimah ini, dengan berkat 5 jumlah ini, 5 petikan ini, Imam Asy-Syafi'i telah menyatakan, saya diampunkan oleh Allah dengan sebab 5 salawat ini. Kalau kita fikir-fikir, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu orangnya saleh, orangnya baik, pelbagai amal kebaikan yang dilakukan oleh beliau. Cukuplah mazhab beliau yang tersebar luas, yang diamalkan sampai ke hari ini. Yang selagi kita beramal dengan mazhab beliau, selagi itulah pahala mengalir kepada beliau. Kerana beliau sudah bertungkus lumus, memahami dalil-dalil syarak sehingga dapat menyatakan kepada kita apakah sebenarnya hukum hakam bagi setiap perbuatan yang kita lakukan. Maknanya itu saja dah banyak dah berapa ramai pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun tiba-tiba apabila orang itu bermimpi bertemu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, apabila ditanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, apa yang Allah lakukan kepada anda? Imam Syafi'i kata, Allah ampunkan dosa-dosa saya. Dengan sebab apa? Tiba-tiba Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan, dengan sebab saya berselawat ke atas Nabi dengan 5 kalimah. Maknanya seakan-akan para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita diampunkan dosa kita oleh Allah, seakan-akannya amalan yang paling tinggi yang menyebabkan diampunkan dosa seseorang itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan ianya adalah salawat ke atas Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Sebab Imam Syafi'i tak kata pula kerana saya tulis kitab. Sedangkan itu juga boleh menyebabkan dosa Imam Syafi'i diampunkan. Dengan sebab saya minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab saya begini, saya buat baik dengan ibu saya. Banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Amal-amal kebaikan yang dilakukan. Yang semua amalan-amalan ini akan menyebabkan pelakunya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun mengapa ketika ditanya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan kenyataan ini seakan-akannya wallahu ta'ala a'la wa alam, amalan yang paling tinggi sekali yang akan menyebabkan seseorang itu diampunkan dosanya oleh Allah adalah dengan bersolawat ke atas Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berita gembira yang seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita pergi kepada berita gembira yang seterusnya, apa kata kita amalkan salawat yang telah dilihat di dalam mimpi bahawa ia merupakan amalan Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita amalkan cuma atas dasar beradab dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tambah kalimah Sayyiduna sebelum kalimah Muhammad. Sebab zaman hari ini kalau kita panggil nama orang semata-mata itu dianggap tidak beradab. Zaman Al-Imam Asy-Syafi'i satu ketika dahulu memanggil nama semata-mata tidak dianggap tidak beradab. Macam kita pada hari ini, kita kata, Ya Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah telah berfirman. Kita tak terasa kita tidak beradab dengan Allah. Walaupun kita hanya sebut nama Allah semata-mata tanpa disebut sifat-sifat mulia Allah yang lain. Hanya sebut nama Allah tidak dianggap itu satu benda yang menunjukkan tidak beradab. Jadi orang satu ketika dahulu begitulah mereka apabila menyebut nama Nabi SAW. Bila mereka kata Muhammadun qal, Allahumma salli ala Muhammad, itu tidak dianggap satu perkara yang mengundang tidak beradab. Namun pada hari ini, kalau kita panggil ayah kita semata-mata dengan nama pun dianggap tidak beradab, maka sangat tidak layak kalau kita memanggil Nabi dengan semata-mata nama. Maka oleh kerana hukum berubah dengan sebab berubahnya zaman, sebagaimana disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kata beliau, kalau satu ketika dahulu tak ada masalah sebut nama Nabi semata-mata tanpa ada lafaz Sayyiduna, itu tidak dianggap tidak beradab. Namun pada hari ini dia membawa kepada kefahaman kita tidak beradab dengan Nabi kalau kita sebut nama Nabi semata-mata. Maka dengan sebab itu kita tambah kalimah Sayyiduna atas dasar beradab dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita amalkan salawat ini sebanyak 3 kali bersama-sama insya-Allah dengan penambahan kalimah Sayyiduna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada man salla alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dengan berkat kita berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang diamalkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Berita gembira yang seterusnya, Al-Mubasysyiratut Tasi'ata Asyar,
روى ابن بشكوال عن الزعفراني قال سمعت خالي الحسن ابن محمد يقول رأيت الإمام أحمد بن حنبل في النوم فقال لي يا أبا علي لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب كيف تزهر بين أيدينا. Yang bermaksud berita gembira yang ke-19, Ibnu Bashkwal, salah seorang ulama hadis, telah meriwayatkan daripada Az-Za'farani, beliau telah berkata, Sami'atu Khali al-Hasan bin Muhammad, saya telah mendengar pakcik saya sebelah ibu. Orang Arab dibezakan, pakcik sebelah ayah lain, pakcik sebelah ibu, kalimahnya lain. Saya telah mendengar pakcik saya sebelah ibu yang bernama Al-Hasan bin Muhammad, beliau telah berkata, saya telah melihat Rasulullah alaihi wa alihi, saya telah melihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam tidur saya. Lalu saya telah berkata kepada Al-Imam Ahmad, wahai bapa kepada Ali, iaitu gelaran kepada Al-Imam Ahmad, ya Aba Ali, wahai bapa kepada Ali. Maafkan saya, Imam Ahmad yang telah menyebut kepada Al-Hasan bin Muhammad. Jadi Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal telah menyebut di dalam mimpi tersebut kepada Al-Hasan bin Ali, yang mana Al-Hasan bin Muhammad, yang mana Al-Hasan bin Muhammad ini gelarannya adalah Abu Ali. Wahai bapa Ali, kalaulah kamu melihat salat kami, kamu melihat selawat kami ke atas Nabi SAW yang kami tulis di dalam buku-buku, bagaimanakah ia bersinar-sinar berada di hadapan kami, kalaulah kamu dapat melihatnya. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu yang telah meninggal dunia ketika itu telah hadir dalam mimpi Al-Hasan bin Muhammad. Lalu Al-Imam Ahmad menyatakan, kalaulah kamu wahai Al-Hasan bin Muhammad melihat bagaimanakah Allah Ta'ala telah menjadikan salawat kami yang kami tulis dalam buku-buku bersinar-sinar di hadapan kami, nescaya kamu tidak akan melepaskan peluang ini. Jadi kepada para penulis, sama ada yang menulis di Facebook, yang menulis di buku, yang menulis di Instagram, yang menulis di Twitter, apabila kita menyebut tentang baginda Nabi SAW dan kita sepatutnya menceritakan tentang Nabi dalam Facebook, dalam segala kemudahan yang ada. Sebab kita nak perkenalkan umat kita kepada baginda Nabi SAW. Biar umat kita sayang Nabi. Biar umat kita kenal baginda Nabi. Apabila kita sebut tentang baginda Nabi, bila kita sebut tentang Rasulullah, maka jangan lupa untuk kita menulis kalimah sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan-tulisan kita. Dan sangat tak beruntung orang tu kalau dia hanya tulis SAW, ringkasan daripada sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dia tulis Arab, tulislah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bahasa Arab. Kalau dia tulis dalam kalimah Melayu, dia cerita dalam Facebook dia tentang Nabi, maka bila sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama ada dia tukar font kepada sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab atau dia tulis dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah, insya-Allah, moga-moga Allah menerima. Namun hendaklah dia tulis kalimah sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisannya. Kerana orang akan baca, orang akan dapat manfaat daripada tulisan kita, dan insya-Allah kita akan melihat perkara itu bersinar-sinar satu hari nanti. Apabila kita pulang menghadap Allah Ta'ala, sebagaimana kata Al-Imam Ahmad yang telah meninggal dunia sewaktu itu, beliau datang dalam mimpi Al-Hasan bin Muhammad, kata beliau, kalaulah kamu melihat bagaimanakah bersinarnya salawat-salawat ke atas Nabi yang kami tulis di dalam buku-buku kami. Hadis yang berita gembira yang terakhir untuk hari ini, Al-Mubashiratu Al-Ashrun, Rawa An-Numairi عن سفيان بن عيينة قال كان لي أخ مؤاخ فمات فرأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي قلت بماذا قال كنت أكتب الحديث فإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبت صلى الله عليه وسلم أبتغي بذلك الثواب فغفر لي بذلك. Berita gembira yang ke-20, An-Numairi, saya tak pasti sambil baca An-Numairi ataupun An-Namiri. Namun saya akan rujuk semula, insya-Allah moga-moga ianya adalah An-Numairi.
An-Numairi telah meriwayatkan daripada Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang ulama besar dalam bidang Islam, Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah. Beliau telah berkata, kata Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah merupakan salah seorang fuqaha besar dan juga ulama hadis besar satu ketika dahulu. Kana li akhun mu'akhin. Kana li akhun mu'akh. Saya ada seorang saudara yang dia adalah saudara angkat saya. Maknanya kami ini bukan ada hubungan saudara, hubungan nasab. Namun dia seperti saudara kandung saya juga seperti seperti saudara kandung kepadanya. Maknanya Sayyidina Sufyan bin Uyainah ada saudara angkat, ada adik angkat ataupun abang angkat. Sebab dalam kalimah Arab disebut akh ni maknanya saudara, tak diketahui sama ada saudara besar ataupun saudara kecil. Macam kita bahasa Melayu ada abang ada adik. Jadi tak pasti sama ada yang jadi saudara angkat kepada Sayyidina Sufyan ini adik angkat atau abang angkat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi kata Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah, saya ada saudara angkat. Lalu saudara angkat saya telah meninggal dunia. Lalu saya telah melihat beliau di dalam mimpi. Lalu saya telah berkata kepadanya, apakah yang telah dilakukan oleh Allah kepadamu? Lalu adik angkat ataupun abang angkat saya tadi sebut, ghafarali, Allah telah mengampunkan saya. Mengampunkan bagi saya akan dosa-dosa saya. Lalu kata Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah, bimaza? Dengan sebab apa Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosamu? Lalu beliau telah berkata, saya satu ketika dahulu menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila sampai sahaja pada kalimah an-Nabi, bila sampai saja kalimah Nabi contoh, beliau tulis qala Rasulullah, qala an-Nabi. Sampai saja pada kalimah an-Nabi ataupun kalimah Rasulullah, maka kata adik angkat ataupun abang angkat kepada Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah, nescaya saya akan menulis kalimah sallallahu alaihi wasallam selepasnya. Saya tulis itu semata-mata agar saya menerima pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tulis itu atas dasar mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata adik angkat ataupun abang angkat kepada Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah tadi, lantas Allah telah mengampunkan segala dosa-dosa saya, mengampunkan bagi saya dosa-dosa saya dengan sebab saya menulis kalimah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sama sekali kita lepaskan peluang untuk kita menulis kalimah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam tulisan-tulisan kita. Walaupun kadang-kadang kita malas, rugi kalau kita malas. Sebab Allah Ta'ala insya-Allah dengan berkat kisah-kisah orang-orang soleh tadi, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa orang yang menulis kalimah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka. Siapa yang tulis kalimah itu, siapa yang tulis kalimah sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan mereka, sama ada di dalam buku, Facebook, Twitter, insya-Allah dan sebagainya, moga-moga Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah, itu saja yang saya dapat berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan bertemu semula keesokan harinya. Saya mohon kemaafan kalau internet di rumah saya tidak kuat, terputus-putus dan sebagainya. Saya mohon kemaafan. Saya akan cuba tengok macam mana cara nak menyelesaikannya. Kami ni tinggal di kawasan Hulu Selangor. Internetnya tak berapa kuat lagi. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan. Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengar. Dan saya tengok sini ada beberapa soalan. Iaitu soalannya, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan juga untuk berselawat ke atas dirinya sendiri? Kalau dalam solat, Nabi akan berselawat ke atas diri baginda, kerana ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di luar daripada solat, adakah Nabi akan berselawat ke atas diri baginda? Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya tidak mengetahuinya. Seterusnya, setakat ni saya masih lagi cuba untuk melihat beberapa soalan sebab kebetulannya internet tak apa kuat, jadi tak dapat nak dilihat sepenuhnya. Kita tengok kalau ada sebarang soalan lain. Okey, adapun tentang soalan tadi saya memang tak tahu adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berselawat atau tidak ke atas diri baginda. Sebab
sebab tidak mustahil juga Nabi juga berselawat ke atas diri baginda, sebab Allah Ta'ala dan para malaikat juga berselawat ke atas Nabi. Maka berkemungkinan juga Nabi berselawat ke atas diri baginda atas dasar ia adalah merupakan perintah Allah dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Namun secara amanahnya saya tidak mengetahui jawapan tersebut secara pasti. Ya Rab, musassal yaum Ashura. Linara, insya-Allah linara, kita tengok macam mana musassal hari. Saya meriwayatkan hadis itu daripada guru saya Syekh Abdullah Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani dan juga guru-guru yang lain. Namun kalau kita tengoklah sama ada guru-guru kita ada membuat majlis baca hadis pada hari Ashura atau tidak, sekiranya mereka mengadakan majlis pengijazahan hadis musassal hari Ashura, maka lebih patut dan pantas untuk kita mengikut mereka, bukannya mengikut saya. Tapi kalau dah tak ada sangat, kita cuba akan tengoklah. Kita akan cuba tengok macam mana insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey. Baik, saya cuba melihatnya. Alhamdulillah. Baik, jazakumullahu khaira. Saya mohon kemaafan kepada semua atas segala kekurangan dan juga kesilapan saya dalam menghurai. Moga-moga berkat kitab ini kita menjadi perindu Nabi, menjadi orang yang sentiasa bersalawat ke atas Nabi SAW. InsyaAllah kita akan bertemu semula besok pada hari penyambung pembacaan kitab kita. Dan insyaAllah Jumaat ini kita akan cuba aturkan untuk kita melakukan satu majlis pembacaan 1000 kali bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insya-Allah. Moga dimudahkan Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sama-samalah kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat al-Imam Asy-Syafi'i dengan riwayat yang telah didatangkan sebelum-sebelum ini, yang menjadi satu amalan para ulama al-Azhar dalam menutup majlis mereka. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.